أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Bersama lagi dengan Cikgu Norlela, Guru Pendidikan Akhlak tahun 4 yang mengajar pelajaran 2 bertajuk Adab Bertanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa mulakan belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakan ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Objektif pembelajaran bagi tajuk adab bertanya ialah ada 5. Yang pertama, murid-murid akan dapat membaca pepatah Melayu. Yang kedua, menyebut adab bertanya. Ketiga, menyebut pertanyaan yang beradab. Keempat, mengkelaskan pertanyaan yang tidak beradab. Dan yang kelima, menulis 5 akibat tidak mengamalkan adab bertanya. Mari sama-sama kita mengetahui tentang pengenalan tajuk kita iaitu adab bertanya. Pepatah Melayu ada menyatakan malu bertanya sesat jalan. Oleh itu, apabila seseorang ingin mengetahui sesuatu perkara, maka hendaklah ia bertanya. Kerana bertanya bukanlah satu perbuatan yang memalukan. Seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha kariha lakum salasa qila wa qala wa idha'atal mal wa kasratas su'al. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai kamu pada 3 perkara. Menyatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, membazirkan harta dan banyak bertanya, perkara yang tidak penting. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat situasi ustazah di dalam gambar ini yang berada di dalam kelas untuk memulakan pengajarannya. Murid perempuan di dalam gambar tersebut bertanya, Ustazah, bolehkah saya bertanya? Boleh. Apa dia Khadijah? Daripada situasi gambar tersebut, mari kita sama-sama mengetahui tentang adab bertanya. Murid-murid, sila lihat apakah dia adab-adab untuk kita bertanya secara terbaik dalam kehidupan kita. Iaitu, yang pertama, memberi salam. Kedua, meminta izin sebelum bertanya. Ketiga, bertanya perkara yang tidak menyinggung orang lain. Manakala yang keempat, ucap terima kasih ya anak-anak dan murid-murid yang belajar.
Ya, murid-murid yang tidak belajar pun kadang-kadang dia telah dinasihatkan oleh ibu bapa mereka supaya bertanya dengan cara yang beradab seperti yang saya nyatakan tadi, iaitu ada 4. Murid-murid seterusnya selepas ini bolehlah mengamalkan adab bertanya ini. Seterusnya, mari kita belajar tentang kaedah bertanya dengan beradab. Antara kaedahnya yang pertama ialah bertanya pada masa yang sesuai. Murid tidak boleh bertanya apabila seseorang itu sedang bercakap. Murid-murid hendaklah menunggu sehingga hampir dia bercerita atau bercakap dengan orang lain. Barulah murid-murid bertanya. Keadaan yang terbaik adalah sangat penting. Masa yang sangat baik juga sangat penting untuk bertanya. Seterusnya, kaedah yang kedua, memberi salam terlebih dahulu. Kaedah yang ketiga, meminta izin sebelum bertanya. Keempat, bertanya dengan sopan santun. Serta yang kelima, bertanya dengan bahasa yang baik. Selain 5 kaedah bertanya dengan beradab tadi, terdapat lagi 4 kaedah bertanya dengan beradab yang perlu murid-murid tahu, iaitu yang keenam. Bertanya dengan suara rendah tetapi jelas. Tidak boleh bertanya dengan suara tinggi atau nyaring. Yang ketujuh, bertanya perkara yang munasabah dan berkaitan sahaja. Yang ke-8, tidak bertanya dengan cara yang boleh menyinggung perasaan. Murid-murid penting. Yang ke-8 ini, murid-murid hendaklah bertanya tanpa menyinggung perasaan orang yang ditanya. Sama ada orang yang ditanya tu tergolong daripada bapa, guru-guru, sahabat handai, rakan-rakan kelas, orang yang tidak kita kenali. Kita hendaklah bertanya, jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Seterusnya, yang ke-9, perlulah mengucapkan terima kasih setelah bertanya. Baiklah murid-murid, setelah kita belajar tentang tajuk adab bertanya, mari kita uji minda. Uji minda yang pertama ini ada 5 kaedah bertanya dengan beradab. Jadi, murid-murid kena beri jawapan cara pertanyaan yang tidak beradab bagi setiap kaedah bertanya dengan beradab tersebut. Okey. Mari kita lihat yang pertama. Bertanya pada masa yang sopan. Apakah jawapannya bagi kaedah bertanya yang tidak beradab ya murid-murid? Cuba fikirkan. Dan jawab. Ya, betul. Bertanya pada masa yang tidak sesuai. Hebat murid-murid. Apa pula soalan yang kedua? Memberi salam terlebih dahulu. Kaedah bertanya yang tidak beradab ialah fikirkan dulu. Baiklah, kita lihat jawapannya. Ya, hebat murid ni. Tidak memberi salam terlebih dahulu. Kita teruskan lagi soalan 3. Meminta izin sebelum bertanya. Apakah kaedah bertanya yang tidak beradab ya? Okey, mari kita lihat jawapannya. Betul, tidak meminta izin sebelum bertanya. Kita teruskan lagi soalan keempat. Bertanya dengan sopan santun. Apakah kaedah bertanya dengan tidak beradab ya murid-murid? Siapa nak jawab? Baiklah, kita lihat sama-sama jawapannya. Betul juga, bertanya dengan cara yang tidak sopan. Hebat. Excellent. Terbaik semua. Okey, kita teruskan lagi soalan yang kelima. Bertanya dengan bahasa yang baik. Apakah kaedah bertanya yang tidak beradab murid-murid?
Cuba fikirkan. Dan jom kita lihat jawapannya. Itu dia jawapannya. Bertanya dengan bahasa yang kasar. Betul semua murid-murid yang jawab jawapan tersebut. Terbaik ya murid-murid. Dan last sekali, soalan yang keenam. Bertanya dengan suara rendah tetapi jelas. Apakah jawapan pertanyaan tidak beradabnya? Dah habis fikir? Mari kita lihat sama-sama. Ya, bertanya dengan suara yang tinggi dan sukar difahami. Baiklah, murid-murid memang terbaik dan hebat. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya. Manakala yang tidak berjaya, kita boleh cuba lagi tengok video cikgu selepas ini dan cuba jawab semula. Uji minda seterusnya, soalan yang ketujuh. Ada lagi ya murid-murid? Dah bersedia semua? Soalannya, kaedah bertanya dengan beradab. Bertanya perkara yang munasabah dan berkaitan. Apakah kaedah bertanya dengan tidak beradabnya? Cuba fikirkan sama-sama. Dah sedia? Mari kita lihat jawapannya. Ya, betul. Bertanya perkara yang tidak munasabah dan berkaitan. Jawapannya telah dipaparkan. Harap murid-murid semua betul. Dan seterusnya soalan yang ke-8. Bersedia ya murid-murid? Tidak bertanya dengan cara yang boleh menyinggung perasaan. Apa pula jawapannya ni? Dah fikir dah? Jom kita lihat jawapannya. Ya, bertanya dengan cara yang boleh menyinggung perasaan. Hebat murid-murid. Kalau yang salah tu, tak apa. Jangan putus asa. Cuba lagi. Dan yang terakhir, soalan yang ke-9. Mengucapkan terima kasih setelah bertanya. Apakah kaedah bertanya dengan tidak beradab? Mari kita sama-sama fikirkan dan lihat jawapannya. Sama-sama. Ya, betul. Tidak mengucapkan terima kasih setelah bertanya. Baiklah murid-murid. Cikgu ucapkan terima kasih kerana cuba menjawab dan tahniah. Yang tidak berjaya boleh cuba lagi. Jangan putus asa. Seterusnya, mari kita belajar tentang akibat tidak mengamalkan adab bertanya. Penting ya murid-murid. Sebenarnya kita kena tahu akibat tidak mengamalkannya supaya kita hidup dalam keadaan yang ceria, bahagia dan dirahmati Allah. Iaitu yang pertama, akibat tidak mengamalkan adab bertanya mendapat susah. Yang kedua, tidak tercapai hajatnya. Yang ketiga, dibenci rakan dan dipulaukan oleh masyarakat. Dan yang keempat, boleh menyebabkan sesat jalan. Serta yang akhir, yang kelima, hilang kenalan, malah ramai musuh. Harap cikgu mengharapkan murid-murid dapat memahami akibat tidak mengamalkan adab bertanya. Alhamdulillah, cikgu telah mengajar tajuk adab bertanya sehingga tajuk yang terakhir. Oleh itu, cikgu hendak murid-murid uji minda dengan menjawab soalan yang cikgu paparkan, iaitu nyatakan betul atau salah pada pernyataan berikut. Dah bersedia murid-murid nak uji minda yang kedua ini? Baiklah. Mari kita teruskan. Soalannya yang pertama, bertanya semasa orang sedang tidur merupakan adab bertanya. Betul atau salah?
Mesti dah dapat kan? Mari kita lihat jawapannya. Ya, betul. Jawapannya salah. Kita teruskan lagi soalan yang kedua. Soalannya, bertanya dengan suara yang tinggi dan sukar difahami. Dah tahu dah jawapannya? Mari kita lihat sama-sama. Ya, salah juga. Kita tidak boleh bertanya dengan suara yang tinggi atau perkara yang sukar difahami. Baiklah, seterusnya soalan yang ketiga. Mengucapkan terima kasih setelah bertanya. Betul atau salah? Cuba kita lihat jawapannya. Jom. Ya, betul. Kita hendaklah mengucapkan terima kasih setelah bertanya. Ia adalah merupakan adab bertanya. Bagus murid-murid. Tahniah. Yang salah, cuba lagi. Kita teruskan soalan seterusnya. Soalan yang keempat. Tidak bertanya dengan cara yang boleh menyinggung perasaan. Betul atau salah ya murid-murid? Dah dapat jawapannya? Mari kita lihat. Ya, betul. Jawapan anda betul. Yang salah tak apa. Jangan sedih. Boleh cuba lagi. Jangan putus asa. Boleh lihat lagi jawab soalan ini. Seterusnya. Okey, soalan yang terakhir ya murid-murid. Soalan yang kelima. Tidak meminta izin sebelum bertanya. Betul atau salah? Dah sedia jawapan? Mari kita lihat sama-sama. Ya, salah. Kita perlu meminta izin sebelum bertanya. Baiklah murid-murid. Ada 5 soalan. Siapa yang betul semua, cikgu ucapkan tahniah. Yang salah, cuba lagi. Jangan putus asa. Baiklah, setakat ini pembelajaran kita pada kali ini. Sekian. Terima kasih. Sekian saja untuk kali ini. Bertemu kembali pada pembelajaran seterusnya. Jangan lupa subscribe. Bye.